Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudari pengacara majlis yang berbahagia, Tan Sri Datin Paduka Siti Sadiah Syekh Bakir Pengurusi Zuriat Care, yang saya hormati Puan Mastura Haji Muhammad, Pengarah Perpustakaan, tuan rumah, suri rumah lah boleh dikatakan ya. Majlis kita yang kita berada di sini. Terima kasih banyak atas sokongan. Bagi tepukan kepada Puan Mastura. Panel-panel forum, ustaz-ustaz ya, termasuk juga Ustazah Isfadiah ya, Puan Rosmawati, Dr. Siti Rujila, dan Ustaz Ashraf ya. Ahli-ahli lembaga pengarah syarikat Awqaf Holdings, ada dua sini saya perhatikan, iaitu Puan Hana dan Puan Azizah, Puan Haji Azizah Abdul Rahman, serta juga setiausaha pegawai kewangan CFO Saudara Hafiz Zahari. Saudara-saudara, saudari hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana dapat bersama-sama pada dalam majlis ini. Saya diminta untuk memberi sepatah dua kata dan merasmikan. Tapi yang paling penting sebelum itu ialah saya perlu mungkin perkenalkan sedikit latar belakang. Bukan sahaja matlamat ditubuhkan Zuriat ini di bawah program Zuriat Care, juga disebut tadi oleh saudari pengacara sebuah syarikat yang bernama Awqaf Holdings, yang merupakan sebuah badan wakaf korporat. Jadi perlu saya perjelaskan sedikit, mohon izin Tan Sri dan rakan-rakan lain untuk menyentuh perkara ini. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada semua yang sudi hadir. Saya tahu waktu hari Minggu seperti ini memang payah, banyak kita ya, ditarik ke sana, tarik kemari, tapi tahniah dan terima kasih kepada semua yang hadir. Tepukan kepada anda semua, termasuk pelajar daripada UPM. Tajuk Zuriat ini yang itu terpapar tadi jelaskan, yang kadang-kadang dalam masyarakat membuatkan kita menyalah menyifatkan bayi-bayi sebagai sampah ya, itu satu yang tak kena, satu yang perlu kita atasi. Jadi alhamdulillah, di syarikat Awqaf Holding Berhad kita putuskan untuk menubuhkan satu tabung wakaf khas Zuriat Care yang dipengurusikan oleh Tan Sri Datin Paduka Siti Sadiah. Alhamdulillah, bukan sebarang orang yang dapat membantu kita untuk menjayakan program ini. Ramai yang saya yakin dah tahu latar belakang Datin Paduka Siti Sadiah. Dia membina sebuah syarikat daripada kecil-kecilan, satu hospital kira-kira 30 tahun dahulu, sehingga hari ini menjadi syarikat 62 terbesar di Malaysia yang tersenarai, iaitu KPJ Healthcare Berhad. Dengan rangkaian hospital seluruh negara, bukan itu saja, di Indonesia, di Australia juga ada pelaburannya, di Thailand dan juga di Bangladesh. Alhamdulillah. Dan saya juga baru dengar yang Tan Sri Siti Sadiah baru mendapat surat dan dilantik selaku pengurusi lembaga pengarah Universiti Utara Malaysia. Kali pertama seorang wanita dan seorang korporat dilantik menjadi pengurusi. Berkuat kuasa daripada 1 Jun, maknanya masih lagi ya, baru lagi, belum lagi memegang kursi itu. Tapi alhamdulillah kita sama-sama gembira, dan mudah-mudahan saya yakin dengan pimpinan Tan Sri Datin Paduka Siti Sadiah menerajui Zuriat Care ini, insyaAllah lebih-lebih lagi dengan ada sokongan sebuah universiti secara langsung dan badan-badan lain secara tidak langsung. Jadi di sini selaku pengurusi Awqaf Holdings, saya sangat berterima kasih sekali lagi, bagikan tepukan gemuruh sekali lagi pada Tan Sri dan juga semua adik-adik panel forum yang ada pada hari ini. Kenapa Zuriat? Tambah pula lagi kenapa wakaf? Sebab umat Islam jelas sedia maklum. Kita tahu Islam menganjurkan supaya kita menjayakan matlamat asas landasan maqasid al-syariah. Bagi yang tahu maqasid al-syariah, khasnya daripada pandangan Imam Al-Ghazali daripada awal dahulu, terdapat 5 yang perlu kita fokus utama.
Satu, jiwa hayat diri kita kena pelihara, kena dilindungi, agama melindungi. Kedua, akal, intelek, ilmu, fikiran. Ketiga, adin, agama kita. Lagi dua juga tidak kurang penting. Keempat, zuriat. Dan kelima, harta. Dalam awqaf, melalui zuriat dan zuriat care, forum kita ini kita tumpu pada dua yang akhir yang saya sebut, yang juga sangat penting. Pertama, zuriat. Kita tak nak jadikan sampah, tak nak ada fenomena ini sehingga menggugat ketenteraman masyarakat kita dan sebagainya. Dan ini tidak mencerminkan Islam yang sebenarnya, tidak mencerminkan satu masyarakat yang maju. Bangsa Melayu nak jadi bangsa maju di negara, sebuah negara yang maju, kita tak dapat tolerate semua ini. Jadi sudah banyak usaha yang dilakukan. Saya tahu banyak NGO di luar sana yang memberi perhatian pada isu ini. Alhamdulillah kali ini dengan fokusnya di bawah zuriat, di bawah pimpinan Tan Sri Siti Sadiah, insyaAllah kita dapat lagi menyumbang. Sebab tak cukup apa yang dah dilakukan, sebab fenomena ini masih lagi berlaku dan sangat membimbangkan. Kedua, wakaf. Wakaf ini di mana kaitannya dengan maqasid syariah? Iaitu dalam aspek dari segi dimensi harta kekayaan. Sangat penting. Kadang-kadang zuriat disifatkan sebagai sampah, bayi-bayi keturunan kita. Kerana apa? Boleh kerana kemiskinan. Islam mengingatkan kita kefakiran boleh membawa kepada kekufuran. Miskin itu yang membuatkan orang terdesak membuat sesuatu. Kadang-kadang dia kerana miskin, dia tak ada duit nak menikah pun dan sebagainya. Ini yang berlaku. Jadi harta juga sangat penting. Dan di belakang zuriat kain terdapat sebuah syarikat wakaf korporat yang dipanggil Awqaf Holdings Berhad. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam bulan puasa ini kita akan war-warkan, adakan kempen untuk mendapatkan masyarakat Melayu Muslim khasnya untuk menyumbang menjadi ahli Awqaf Holdings Berhad. Paling-paling kurang RM150 dapat jadi ahli, sampai ke yang paling kaya kalau boleh RM1 juta. Tujuannya apa? Kenapa perlu dihimpunkan duit-duit ini? Tujuannya nak dilaburkan. Projek pertama kita nanti ialah di Persada Awqaf di Putrajaya. InsyaAllah akan dilancarkan sebelum hujung tahun ini. Butir-butirnya saya tak, dalam kesempatan ini ringkas saja, saya tidak akan tak dapat huraikan, tapi saya diberitahu ada disediakan di luar kalau siapa yang berminat dan dapatkan maklumat. Sama dan nak melabur dalam awqaf, nak menjadi ahli awqaf, atau sama-sama nak menyumbang, kita boleh mewakafkan apa-apa pun. Bukan saja duit, harta, malah tenaga, masa, profession kita. Tiba masanya bangsa Melayu umat Islam bangun, bergerak. Jangan lagi nak tunggukan kerajaan saja atau pemimpin-pemimpin kita di luar sana. Kita sendiri sama-sama. Dan Alhamdulillah dengan adanya semangat daripada kalangan ahli panel forum khasnya untuk menjayakan di bawah pimpinan Tan Sri Siti Sadiah, saya yakin perkara ini dapat insyaAllah sedikit demi sedikit kita atasi. Terima kasih atas usaha semua. Satu tepukan gemuruh sekali lagi khasnya kepada yang mengatur, yang di belakang, yang mengatur banyak kerja-kerja, Puan Hana dan lain-lain. Ini saya tak dapat sebut semua, Hafiz dan rakan-rakan lain yang turut menjayakan program ini. Mudah-mudahan dia membawa manfaat kepada semua. Dan selalu saya sebutkan dalam acara seperti ini, walaupun tak penuh dewan, tidak apa, kita mulakan dahulu. Tugas kita insyaAllah, kerja kita akan disifatkan sebagai amal salih yang insyaAllah akan mendapat ganjaran yang terbaik. Tapi yang paling penting ialah fikiran-fikiran, idea-idea khasnya daripada kalangan ahli panel yang dapat kita gerakkan nanti untuk menyelesaikan masalah ini. Mohon maaf kalau ada terlanjur kata, mohon maaf panjang sedikit ucapan saya daripada sepatah dua kata, dan saya doakan mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripadanya, dan saya yakin Allah SWT akan memberi ganjaran kepada semua yang terbabit, khasnya Tan Sri, ahli-ahli zuriat care dan juga ahli-ahli panel forum pada hari ini. Dengan kata-kata demikian dan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya meresmikan forum zuriat yang di bawah tajuk Satu Amanah atau Fitnah pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari pengacara majlis yang berbahagia, Tan Sri Bapak Ali Hashim, Pengerusi Awqaf Holdings Berhad,
Yang berbahagia Puan Mastura Haji Muhammad, Pengarah Perpustakaan Negeri Selangor selaku tuan rumah. Yang saya hormati Barisan Ahli Lembaga Pengarah Awqaf Holding. Yang saya hargai barisan panel forum kita pada hari ini, Ustaz Muhammad Ashraf, Puan Rosmawati, Ustazah Isfadiyah dan Dr. Siti Ujila, serta semua para hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini. Terlebih dahulu saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama pada hari ini untuk menjayakan forum bertajuk Zuriat, Satu Amanah atau Fitnah. Dengan besar hati, saya mengucapkan selamat datang kepada semua peserta yang hadir untuk melabur masa pada hari ini, yang terdiri dari kalangan ibu bapa, anak-anak remaja dari sekolah-sekolah, universiti dan beberapa institusi lain dan masyarakat setempat. Kehadiran tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak sangat besar artinya seiring dengan usaha Awqaf Holding dan Zuriat Care untuk membincangkan topik yang sangat penting ini. Saya juga amat berterima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Ali Hashim, Pengerusi Awqaf, yang turut meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada hari ini dan telah pun meresmikan majlis kita pada pagi ini dan telah pun memberi kepercayaan kepada saya untuk mempengerusikan Zuriat Care. And of course his introduction. Thank you very much, Tan Sri. Syabas dan terima kasih juga saya ucapkan kepada para panelis yang sanggup mengorbankan masa, tenaga, idea dan komitmen yang tidak berbelah bagi dalam menjayakan forum ini sebentar lagi. Yang berbahagia Tan Sri, ahli-ahli panelis, hadirin yang dikasihi sekalian. Pada hari ini kita akan mengulas topik yang sangat dekat di hati, iaitu soal zuriat. Sama ada ianya satu amanah atau fitnah. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak semua perlu mendengar forum ini hingga selesai, kerana apa yang kita akan bincangkan mungkin tidak akan terjadi kepada kita, tetapi mungkin juga akan terjadi kepada kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita atau saudara mara kita. Dengan ilmu yang akan dikongsi ini, kita akan dapat ilmu untuk dikongsi di masa hadapan jika diperlukan atau untuk mengatasi masalah-masalah lain kelak. Yang berbahagia Tan Sri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, zuriat dianggap amanah apabila ianya dikasihi dan dianggap sebagai satu anugerah atau pemberian Allah yang paling bernilai dan berharga untuk pasangan dalam melayari bahtera perkahwinan. Anak adalah penyejuk pandangan mata, buah hati ibu bapa dan sekaligus juga kebanggaan keluarga dan masyarakat. Sayang sekali, zuriat itu dianggap sebagai fitnah apabila anak-anak ini tidak dihargai dan tidak diterima serta dilihat sebagai penghalang penghidupan kepada ibu bapa mereka. Pelbagai faktor menyumbang ke arah ini. Antara faktor utama adalah kerana silapnya pencaturan ibu bapanya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang akhirnya menghasilkan anak tidak sah taraf. Tanggapan negatif masyarakat dan juga reaksi anggota keluarga sering membuatkan remaja bertindak nekat, sama ada meninggalkan zuriat tidak sah taraf itu di tempat-tempat awam yang mengundang bahaya ataupun membunuh sahaja bayi yang tidak berdosa itu secara kejam, tidak berperi kemanusiaan. Ini adalah satu kesalahan jenayah di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan sebagai kes bunuh atau percubaan membunuh sebenarnya. Kita tak akan bincang pasal kes ini kerana Puan Hana advise saya kalau kita sebut pasal kanun keseksaan ini satu hari tak habis, panjang ceritanya. Meskipun demikian, tuan-tuan dan puan-puan, jumlah kes-kes anak yang dilahirkan tanpa ikatan pernikahan sah terus meningkat. Menurut perangkaan dari Jabatan Kerja Sosial Hospital Malaysia, jumlah kes kelahiran bayi tidak
sah taraf telah meningkat kepada antara 300 hingga 500 kes setiap hospital setiap tahun. Duka cita dimaklumkan bahawa angka-angka ini hanyalah berdasarkan jumlah kes yang dilaporkan kepada pihak hospital. Terdapat kes yang tidak dilaporkan maupun mereka yang menjalani proses pengguguran haram. Ramai dari ibu-ibu ini adalah dari golongan remaja yang muda, termasuk pelajar-pelajar sekolah menengah, mahasiswa-mahasiswa universiti, pekerja-pekerja sektor industri dan perkhidmatan contohnya, yang terpengaruh dan terpedaya dengan pujuk rayu dan gelora cinta bersama pasangan masing-masing. Ada juga antara pasangan yang terlibat mengambil tindakan nekat bersekedudukan tanpa nikah kerana tentangan keluarga yang menghalang hubungan mereka. Apa yang lebih membimbangkan adalah kini terdapat juga kes yang melibatkan hubungan dengan warga asing yang menghasilkan bukan sahaja anak tidak sah taraf, tapi tidak diketahui keturunan dan bangsa. Bukan sahaja golongan perempuan yang terpaksa menanggung kepayahan bersaurangan, malah pasangan mereka seringkali tidak pun mempunyai sijil perjalanan yang sah dan amat sukar menyatukan mereka dalam ikatan perkahwinan yang rasmi. Di sinilah sindiket-sindiket gelap memainkan peranan mereka. Melalui ejen-ejen tertentu, mereka dapat menghampiri ibu-ibu yang mengandung ini. Akhirnya sindiket ini membeli bayi-bayi yang dilahirkan dan dijual kepada keluarga angkat yang sanggup berhabisan bagi mendapatkan anak dengan apa cara sekalipun, termasuklah jalan haram, iaitu membeli zuriat. Patutkah zuriat diperdagangkan? Perkara ini sangat mendukacitakan kerana terdapat keluarga-keluarga angkat yang berkemampuan dari segi emosi dan keuangan untuk mengambil anak angkat melalui cara yang sah, tapi masih menanti sehingga kini untuk peluang tersebut. Sehingga kini terdapat lebih dari 10,000 pasangan yang telah mendaftar secara resmi dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO Open Care untuk menjadi keluarga angkat. Daripada jumlah ini, Open Care telah melatih dan mempersiapkan lebih dari 2,000 pasangan untuk menjadi ibu bapa angkat yang mempunyai komitmen tinggi. Yang berbahagia Tan Sri, para hadirin sekalian, di dalam situasi yang penuh cabaran ini, Awqaf Holding sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Tan Sri tadi, dengan matlamat menyempurnakan aspirasi Masjid Syariah telah melancarkan tabung wakaf melindungi zuriat atau Zuriat Care setahun yang lalu, iaitu pada 21 Jun 2015. Sebenarnya, penubuhan Zuriat Care ini adalah cetusan idea sendiri, brainchild pengurusi Awqaf Holding, iaitu yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ali Hashim sendiri, yang begitu peka supaya Zuriat Care memainkan peranan penting di sisi masyarakat untuk melindungi bayi-bayi yang dibuang dan yang dibuang dengan kejam. Saya berterima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri kerana telah memberi kepercayaan kepada saya untuk mempengerusikan Zuriat Care seterusnya supaya kami dapat menjalankan program-program perlindungan bayi, termasuk program-program kesedaran, sesi kaunseling dan motivasi. Matlamat utama Zuriat Care adalah untuk menyelamatkan bayi-bayi dan ibu-ibu, kerana kami yakin para ibu-ibu muda yang terlibat masih boleh berubah dan menjalani hidup yang positif di masa hadapan. Dunia bukan sepenuhnya gelap dan memilih jalan hitam untuk hidup seterusnya kerana diri dianggap jijik dan kotor adalah salah. Ibu-ibu ini boleh berusaha dan memilih jalan yang lebih positif untuk diri mereka serta menyelamatkan anak mereka dengan menyerahkan anak-anak tersebut kepada keluarga angkat ataupun membesarkannya sendiri dengan bantuan ibu bapa atau keluarga terdekat. Sehubungan dengan ini, Zuriat Care telah sedang dan akan terus bekerjasama dengan NGO-NGO dan rumah-rumah perlindungan untuk berkongsi matlamat yang sama. Setakat ini,
Zuriat Care telah pun menjalankan kerjasama dengan beberapa rumah perlindungan di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Saya sendiri selaku pengurusi Zuriat Care telah turun padang bagi bertemu dan berbincang dengan pelbagai organisasi dan pertubuhan bagi memahami sendiri situasi NGO-NGO lain di rumah-rumah perlindungan dan hospital-hospital kerajaan. Saya juga telah berkesempatan menemui remaja-remaja yang dalam keadaan bermasalah di rumah-rumah perlindungan tersebut dan menasihatkan mereka agar bersabar dan mengharungi pemulihan yang mereka lalui dengan baik kerana mereka telah diberi peluang kedua. Saya menasihatkan mereka supaya insaf dan bertaubat kerana Allah SWT masih terus menyayangi mereka dan anak-anak mereka. Saya menitiskan air mata melihat ibu-ibu muda ini dan bayi-bayi mereka kerana perkara ini mungkin terjadi kepada saya atau keluarga saya. Yang berbahagia Tan Sri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pengetahuan para hadirin, dana yang dikumpulkan dan digunakan oleh Zuriat Care ini telah diwakafkan dengan ikhlas oleh para penyumbang. Sukacita dimaklumkan bahawa Zuriat Care telah menerima sumbangan bernilai RM151,550 termasuk kutipan RM132,000 pada hari pertama pelancarannya. Tabung ini sentiasa dibuka kepada orang ramai untuk memberikan sumbangan ikhlas, termasuk juga pada hari ini. Selain berjuang untuk memberikan ibu-ibu dan bayi-bayi peluang kedua dalam hidup melalui sumber keuangan, khidmat nasihat dan khidmat sokongan, Zuriat Care akan menganjurkan program pernikahan beramai-ramai untuk pasangan beragama Islam dengan hanya mengenakan bayaran RM500. Harapan kami adalah agar urusan perkahwinan dapat dipermudahkan lantas menurunkan risiko lahirnya anak tidak sah taraf. Yang berbahagia Tan Sri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semasa menguruskan program-program Zuriat Care, kami pernah disalah anggap, iaitu sebagai menggalakkan lagi perbuatan remaja bersekedudukan dan menggalakkan maksiat. Izinkan saya menjelaskan bahawa niat kami bukanlah untuk meningkatkan lagi bilangan kes hubungan di luar lingkungan perkahwinan, tetapi Zuriat Care berazam untuk menghalang dan mengurangkan kes pembunuhan, sama ada pembuangan zuriat yang boleh mengakibatkan kematian maupun pembunuhan kejam, baik itu oleh ibu bapa mereka sendiri. Dalam usaha Zuriat Care untuk mengadakan program pendidikan dan kesedaran bagi semua golongan masyarakat, kami memerlukan kerjasama pihak-pihak lain. Ini kerana saya dan ahli jawatankuasa Zuriat Care bukan pakar untuk terus cuba berusaha membanteras masalah ini. Dengan itu, tercetuslah satu idea untuk mengadakan satu forum anjuran Zuriat Care ini dengan mengundang pakar-pakar di dalam berbagai bidang yang relevan untuk membincangkan dan memberi pandangan serta rujukan yang bernas untuk semua sama-sama kita mencari jalan mengatasi masalah ini. Hari ini lahirlah forum pertama Zuriat Care dengan panelis-panelis yang telah kami undang, iaitu Ustaz Muhammad Ashraf, Puan Rosmawati, Ustaz Ispadia dan Dr. Siti Ujila untuk membincangkan topik Zuriat, satu amanah atau fitnah. Forum ini diharap akan mampu untuk menyedarkan para ibu bapa dan anak-anak sekian bahawa zuriat merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Oleh itu, jangan sesekali zuriat diabaikan, apatah lagi disia-siakan. InsyaAllah, seperti yang dirancangkan, sesi seperti ini akan dilaksanakan secara bersiri dengan membawa pakar-pakar serta bijak pandai lain dalam bidang masing-masing di dalam wadah perkongsian ilmu ini di masa akan datang. Sehubungan itu, saya mengajak semua warga masyarakat tidak mengeda kaum dan agama bersatu
bagi membantu mencegah dan membentras gejala sosial ini supaya ianya tidak menjadi lebih serius dan dapat dikurangkan secara berperingkat-peringkat walaupun tidak sepenuhnya. Saya berharap forum yang berlangsung pada hari ini akan membuka ruang muhasabah dan kesedaran di dalam jiwa kita semua. Gejala pembuangan bayi ini harus dihentikan dan seboleh-bolehnya tidak mahu lagi berita-berita dan perkhabaran berkenaan isu ini memenuhi dada-dada akhbar dan media di negara ini. Di akhir forum ini, kita perlu mendapatkan satu kesepakatan bersama untuk mengatasi masalah ini. Kita semua perlu membawa pulang bersama-sama peranan masing-masing dalam mengurangkan masalah pembuangan bayi dan melindungi remaja yang terlibat ke arah pemulihan dengan dipelihara'i oleh Allah SWT. Sebelum saya mengundur diri, sekalung penghargaan dan tahniah diucapkan kepada seluruh tenaga kerja Awqaf Holding dan Zuriat Care yang telah bertungkus lumus menjayakan forum pada hari ini. Kepada Tan Sri Muhammad Ali, ahli-ahli jawatankuasa Awqaf Holding, jawatankuasa Zuriat Care dan pihak pengurusan yang diketuai oleh Encik Hafiz, terima kasih atas segala komitmen yang diberikan bagi merealisasikan aspirasi kita bersama. Diharap sekali lagi forum ini dapat memberikan impak besar kepada masyarakat dan gejala yang semakin serius dapat diatasi dan dibentras bersama, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.